Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa halul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma. Nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wahdina bi hidayatil 'arifin wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Khairu ma uhyikum bihi tahiyatul Islam wa tahiyatul Islam assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa ila alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa tabi'in wa tabi'ihim wa ila jami'i awliya'illahi as-salihin wa syuhada'i wal ulama'i wal fuqaha'i wal muhaddithin wa ila sa'iri masyayikhina wa masyayikhina wa ahli asanidina wa silsilatina wa ila arwahi amwatil muslimin wa ikhwanina al-hadirin wal ghaibin wa khususan ila ruhil imam al-Ghazali rahimahullah wa ila ruhil imam al-Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad rahimahullah wa ila Al-Habib Zain ibn Ibrahim ibn Sumaid hafizahullah wa ila sahibi hadzal kitab Al-Habib Muhammad Amin ibn Idrus Al-Husaini hafizahullah syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita jumpa untuk pengajian kitab Al-Adab dan sudah ada kitab baru semuanya. Ke yang belum lagi, ada yang belum, boleh di order kemudiannya. Saya difahamkan kitab yang dijual hari ini edisi baru. Saya ni pun baru ni, tapi saya tak pasti sama tak sama. Muka surat berapa? Ya? Berapa? 338. 138. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lihat sama tak dengan yang baru. 138 sama? Yang baru dah sampai, tak sampai lagi Kak Jah? Seluar? Belum sampai. Yang kata semalam tu nak datang. Sudah. Oh, habis dah. Masya Allah. 30 naskah habis. Dahsyat betul orang kat sini. Ada yang tak dapat lagi? Ada juga tak dapat. Itu menunjukkan semangat orang Al-Falah untuk belajar. Boleh saya tahu berapa yang tak ni lagi? Oh tak ramai. Nerelen alam muni. Nanti boleh direct teruslah ke Ajah ya, dengan ustaz yang terlibat. Syahmi. Jadi 138 betul? 139. Yang adab yang ke berapa? Sini ke-12. 23. Betul lah ni, samalah ni ya. Sama, yang baru sama? Tak. Yang lama tu kena adjust lah Kak Ajah ya, ikut kami. Yang penting adab yang ke-12 nombor 23. Tak kira berapa muka surat, yang penting yang itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita banyak adab ni tak makan-makan kita dibuatnya. Hari ini biar kita khatam supaya kita dapat makan. Kita tengok dulu ya. Mengajak teman tatkala makan, jangan makan seorang-seorang. Nabi Ibrahim dikatakan Nabi yang kalau makan tak mau makan seorang-seorang. Pergilah berjalan kadang-kadang, katanya dalam beberapa kitab sebut berkilometer cari untuk makan sama-sama.
kita tengoklah. Tapi kita janganlah pula sampai begitu, agak-agaklah. Makan sendiri kerana rasa pelit ni rasa kedekut ya. Pelit ni kedekut kan? Pelit kalau kedekut dia ada dua. Satu namanya bakhil ataupun al-bukhlu. Al-bukhlu ni dia kedekut dengan hartanya. Contoh, kalau orang bagi derma, dalam poketnya ada RM50 dan ada RM1. Dia pilih yang mana? RM1. Sebab dia pelit, dia kedekut. Lebih teruk daripada kedekut adalah syuh. Syuh, shin ha. Shin ha, syuh. Syuh ni dia kedekut dengan harta orang. Contoh, tabung berjalan depan dia, dia pun ambil RM1 sebab dia kedekut. Kawan dia sebelah bagi RM50. Dia bagi tahu kat kawannya, banyak ya, sayang tu RM50 tu, boleh dapat banyak nasi ayam tu. Tu nah. Dia sayang dengan harta orang. Apa kena mengena? Itu harta orang terpulang pada orang. Itu penyakit tu. Nah, sebab kalau dia memang sayang dengan harta dia, itu wajar sebab manusia itu suka harta. Nah, ini namanya syuh. Tu lebih dahsyat. Shin ha, guna ha pedas. Syuh. Dia ada satu lagi perkataan syarahu. Shin ra ha ha simpoi. Syarahu. Contoh, syarahut ta'am. Itu banyak makan. Syarahul kalam, banyak bercakap. Kalau shin ha saja, itu lebih teruk untuk kedekut tadi tu. Nah, dia sayang harta orang lain. Makan sendiri kerana rasa kedekut atau sombong merupakan sifat yang buruk. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, daripada seorang sahabat yang bernama Mu'adz bin Jabal, anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam qala li Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu, sesungguhnya Nabi, kita terjemah ikut atas lah ya. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Sayyidina Ali sepupu beliau sendiri, sebab bapa Nabi yang bernama Sayyidina Abdullah adalah adik-beradik dengan bapa siapa? Bapa Sayyidina Ali, Abu Talib. Jadi itu jadi sepupu, dipanggil dalam Arab ibnu ammi, anak pak saudara. Anak pak saudara tu sepupu lah, boleh kahwinnya kalau perempuan. Ibnu ammi. Kalau anak saudara tak boleh. Anak saudara tak boleh. Nah, ini sepupu dan menantu. Kenapa? Sayyidina Ali kahwin dengan Sayyidatina Fatimah. Karramallahu wajhah, Allah memuliakan wajahnya sebab beliau tak pernah menyembah berhala. Sayyidina Ali. Ala unabbi'uka bisyarrin nas. Sayyidina Ali ni istimewa sebab masa kecil diangkatkan oleh Nabi, berkawan dengan Sayyidina Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah. Anak kepada Zaid bin Harithah bernama Usamah bin Zaid. Tadi Zaid bin Harithah, dia ada dua. Satu Zaid bin Thabit, ini Zaid bin Harithah. Beliau anak angkat Nabi. Nabi sayang dengan Zaid. Dan Zaid ini dapat anak namanya Usamah. Jadi Usamah bin Zaid. Mereka orang yang berkulit hitam. Sayangnya Nabi dengan Usamah ini sangat sayang, macam cucu sendiri. Berlaku seorang perempuan mencuri. Perempuan ini dari kalangan orang yang bernasab mulia lah.
Kalau bagi kita orang kenamaan lah lebih kurang. Lalu mereka pun bincang nak selamatkan perempuan tadi daripada dihukum oleh Nabi. Siapa ya di kalangan kita ni yang boleh negotiate macam tu dengan Nabi supaya mungkin boleh lepas ke macam tu. Bincang, Usamah ni seorang tentera perang. Beliau ini. Akhirnya Usamah dipanggil sebab Nabi sayang dengan Usamah. Sampai je Usamah bagi tahu dengan Nabi, kena marah Usamah. Nabi sangat tegas dalam bab hukum. Sampai jangan dinegosiate kalau betul-betul salah. Itu barulah seorang pemimpin yang tak kira siapa orangnya. Itu ya. Sehingga Nabi pernah sebut, "Lau saraqat Fatimatu la qata'tu yadaha." Kalaulah Fatimah mencuri, aku akan potong tangannya. Itu kalau, bukan bermaksud mencuri betul. Kalau nak tunjuk beliau baginda sangat berprinsip. Walhal anak baginda yang sangat mesra dengan Nabi, Fatimah. Nabi selalu cium dan peluk Sayyidatina Fatimah. Even ketika Sayyidatina Fatimah kahwin dengan Sayyidina Ali pun Nabi peluk lagi, cium lagi. Kalau Nabi balik daripada perang, akan cium dari Sayyidatina Fatimah. Sebab Sayyidatina Fatimah pernah ketika Nabi di awal dakwah, pernah Nabi dilempar ataupun ketika solat orang curah najis unta, perut unta tu kan dalam usus tu kan banyak kotoran, dicurah dekat Nabi. Sayyidatina Fatimah menangis, bawa Nabi ke rumah dan bersihkan. Itu yang Nabi sayang sangat dengan Sayyidatina Fatimah. Dan beliau ini sangat cantik. Sayyidina Abu Bakar ingin kahwin dengan beliau, Nabi tak bagi. Sayyidina Umar pun cuba juga, tak bagi. Sayyidina Uthman, sebab Sayyidina Uthman dah kahwin dengan Sayyidatina Ruqayyah, kemudian meninggal Umi Kalthum, ada dua. Sebab itu Sayyidina Uthman dipanggil orang yang mempunyai dua cahaya. Dhu maksudnya orang yang mempunyai nuraini, dua cahaya. Cahaya yang pertama tadi kakak dan adik. Akhirnya Sayyidina Ali yang kahwin. Tapi Sayyidina Ali banding dengan tiga mereka, Sayyidina Ali paling tak berharta banding dengan mereka. Tapi kahwin atas dasar Nabi suka. Dan perkahwinan itu sangat sederhana sekali. Kalau baca boleh menangis. Nanti, jangan sekarang, nanti menangis kita. Nanti. Saya dah ceritanya dekat Radio Aikim. Tak tahan saya. Kalau kita kan, kambing tu mungkin bukan satu yang tergolek. Kalau kenduri kita mungkin 10 kambing tergolek. Maksudnya kambing bergolek. Anyway, itu sesuai, kita kan mampu, kawan kan ramai. Apa salahnya kalau kenduri kahwin biar besar-besar. Kalau kenduri bertunang jangan. Sebab kalau bertunang anak-anak kita lah, jangan lama sangat. Once diikat itu, diikat, syaitan tak akan duduk diam. Dia akan cucuk. Sebab dia akan tahu bila kahwin nanti dia akan menangis. Syaitan. Jadi kerana itu bertunang jangan lama-lama. Jangan sampai 5 tahun, 5 bulan, 6 bulan, okeylah. Baik. Cerita apa tadi itu? Sayyidatina Fatimah. Maksudnya Nabi sangat berprinsip. Kalau kita, anak kita ke, abang ngaji ke, dah cayaklah kita, kan? Jadi, ala unabbi'uka bi syarrin nas. Apakah kamu tidak inginkan aku beritahukan tentang golongan yang paling buruk? Qala, kata Sayyidina Ali, bala ya Rasulullah. Wahai benar ya Rasulullah, aku mau. Qala man akala wahdah. Baginda, beliau bahasa Indonesia ya, beliau berkata itu, baginda berkata, iaitu orang yang makan sendiri tanpa mengajak orang lain. Kalau sesuatu yang memang perlu ajak lah, kalau derian sebiji, takkan nak ajak 10 orang.
Jadi setiap seorang cium bau saja, sesuai dengan apa yang ada tu. Kalau banyak apa salahnya kan? Kalau tidak, tak apalah. Jangan bagi orang tahu lah. Tidak makan terlalu banyak. Masya Allah. Ma mala'a adamiyun wi'a'an syarran min batnin. Tidak ada wadah maksudnya tempat yang lebih buruk, berbahaya bagi manusia untuk dipenuhi melebihi daripada perutnya sendiri. Bihasbi ibni adama ukulatun yuqimna sulbahu. Cukuplah bagi manusia beberapa suapan makanan yang boleh menguatkan, menegakkan tulang punggungnya. Dalam risau saya baca hal ni kalau salah ni. Betul, beraktiviti, tapi bahaya depan tu. Tak faham ya. Ini kalau silap baca, silap berhenti, bahaya. Kan ditulis beraktivitas. Kalau salah berhenti ni bahaya ni. Tak faham juga. Itu maksud saya. Dan maksudnya yang boleh kuat dia untuk ibadat, dia solat gitu ya. Dan jika pun harus, fa in kana la mahala, dan jika harus lebih daripada ukuran tersebut, kalau perlu juga nak makan lebih, fa thuluthun li ta'ami, maka sebaiknya dijadikanlah sepertiga daripada perut itu untuk makanannya, wa thuluthun li syarabi, sepertiga yang lain untuk minumannya, wa thuluthun li nafasih, dan sepertiga akhir untuk nafasnya. Sebab itu kalau orang tabligh, orang yang berdakwah ni, mereka makan duduk, dan duduknya special. Bukan duduk bersila, bukan duduk iftirash, tapi duduk kaki kanan diangkat dan punggung duduk di atas kaki. Kenapa tu? Untuk mengecilkan perut. Nabi tak pernah duduk di atas meja, maksudnya duduk atas kerusi. Kalau orang kata, "Mai kita duduk kat meja," jangan duduk atas meja. Itu bahasa je tu. Contohnya orang Kelantan lapar nasi kan, kita tak faham, bagi nasi je lah. Dia kata tak ada, tadi kata lapar nasi. Maksudnya lapar nasi means lapar lauk, sayur, colek, pedas kalau ada. Serupa juga, mari kita pergi tahlil, pergi majlis tahlil, sampai orang baca Yasin, kita tak faham tadi kata tahlil. Tahlil tu apa? La ilaha. Jadi tahlil maksudnya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mai Yasin pula dah. Itu namanya istilah itlaqul juz'i bima'na al-umum. Kita sebut satu juzuk tapi maksudnya umum. Sama juga sebut nasi maksudnya lapar, lauk juga begitu. Jadi mari kita makan atas meja. Jangan Syekh, tak elok tu. Lepas tu atas kerusi. Maksud atas meja tu maksudnya makanan tu letak di atas meja, kita duduk di, jangan kita terbalik. Tu kan. Jadi Nabi tak pernah makan di atas meja. Kenapa? Sebab kalau makan di atas meja, maaf, termasuk yang bercakap ni di meja juga, perut kita jadi luas dan lapang. Sekarang perut macam ni, dia akan jadi membesar. Maksudnya perut ni akan luas. Jadi sila. Akhirnya jadi Jabal Nur. Tahu Jabal Nur? Dulu waktu saya tak sibuk, saya selalu ikut Syekh Nuruddin. Di mana Syekh Nuruddin pergi, saya ikutlah. Selalunya orang tahu, kalau Syekh duduk sebelah ni, saya selalu duduk sebelah kanan ataupun kiri. Kenapa? Waktu makan nanti saya khidmat. Saya ambil nasi, ambil lauk, apa yang patutlah. Saya tanya, Syekh, Syekh kata cukup. Itulah. Begitulah selalu. Sekali peristiwanya berlaku di kota Damansara, ingat lagi saya. Syekh kat sini, saya bercakap dengan ada seorang tuan rumah tu, saya ambil nasi. Tengah saya kawat nasi, ada kawan saya daripada Johor, lama tak jumpa. Kaif halak, bercakaplah kami dua Arab ni.
apa khabar, apa semua sekali. Saya tak sedar saya ambil nasi. Biasa saya tahu Syekh makan tak banyak. Tiba-tiba Syekh terpandang, ini Jabal Nur ni. Itu cerita Jabal Nur tadi tu, bukan sebarang tu, ada riwayat tu. Sebab itu orang dakwah dia makan macam tu. Pernah? Try lah kat rumah kalau boleh, tapi kalau tergolek jangan. Dia kena pandai. Zaman sekarang pun ada juga. Jiran sebelah rumah saya, mereka makan masih guna talam. Jiran sebelah rumah saya, anaknya 5 orang, mungkin mereka makan 2 talam sampai sekarang. Isteri saya pernah dijemput di rumah sebelah, dan mereka sangat, saya suka sangat, mereka sederhana sekali makan dalam talam. Kita mungkin tak dah kan ya, sebab duduk atas meja, kemudian kan anak-anak pun mungkin tidur lagi, kita nak makan. Anyway, kalau boleh buat sangat bagus. Kalau tak boleh buat, buatlah sekali-sekala, supaya kita dapat rasa makan. Sedap sebenarnya makan dalam talam ni. Saya kalau dekat Syekh Nuruddin di Bogor, kami makan dalam talam. Duduknya macam tu tadi. Pernah tengok tak duduk tu? Kita tak pernah tengok dalam dunia ni? Pernah? Kalau belum, saya akan demo. Tak perlu demo ya. Duduk sini tak payah. Bagus orang kat sini dah lihat. Imam Syafi'i berkata, "Ma syabi'tu mundu 16 sanah illa fatarahtuha." Aku tidak pernah makan sampai kenyang selama 16 tahun kecuali sekali sahaja. Allah. Dan itu pun langsung aku muntahkan. Astaghfirullah. Segan saya nak baca ni. Saya segan nak baca. Kita tak pernah lapar 16 tahun kecuali sekali je. Itu pun kita tambah lagi. Terbalik dengan Imam Syafi'i, aku tidak pernah makan sampai kenyang selama 16 tahun. 16 tahun tu berapa bulan? Berapa hari? Kan satu hari kita makan 3 kali. Semua kenyang. Breakfast kenyang, tengah hari lebih kenyang, dan petang kenyang. Malam ada lagi sebelum tidur. Jadi kita tak ada istilah lapar sebenarnya. Lapar tu kenapa? Kerana tak kenyang. Bukan kerana lapar betul, kerana tak kenyang, kerana dah biasa kenyang. Itu pun aku lalu memuntahkan, sebab li'anna syiba'a yuthqilul badan, kerana perut yang kenyang dapat menyebabkan badan terasa berat. Wa yuqassil qalba, dan hati menjadi keras. Wa yuzilul fitnata, dan menghilangkan kecerdasan. Wa yud'ifu sahibahu anil ibadah. Tambah satu lagi, wa yajlibun naum, dan menimbulkan mengantuk. Jadi mengantuk memang betul sangat. Wa yud'ifu sahibahu anil ibadah, dan melemahkan pelakunya, orang yang makan banyak tadi, dalam melaksanakan ibadah. Bila perut kenyang, mata mengantuk. Jadi kerana itu orang yang alim-alim, mereka makan sekadarnya. Antara buku yang bagus kalau nak baca cara nak mengurangkan makan ni, buku Penawar Bagi Hati. Penawar Bagi Hati, karangan Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi. Di situ beliau sebut, kalau kamu katakan, bagaimana mungkin aku akan kurangkan, aku akan berlapar sedangkan aku biasa kenyang? Dijawab, hendaklah kurangkan suapanmu. Suap. Maksudnya biasa kita makan 100 suap, kurangkan 99, esok 98. Slow, jangan drastik sangat, nanti demam. 97, kurangkan. Kalau kita biasa makan Gunung Jabal Nur, jadikan dia Gunung Jerai, masih kurang sikit.
Koi sikit, koi sikit, koi sikit. Boleh. InsyaAllah Malaysia boleh. Satu pinggan, biasa kita makan kan? Why not setengah pinggan? Why not? Maaf ya, kalau sakit cepat kita boleh ikut kan? Kalau sakit lah, doktor bagi tahu jangan makan banyak sangat je. Bahaya. Kita pun begitu. Walhal yang bagi tahu itu adalah doktor, mungkin bukan Islam. Kita lebih percaya perkataan dia. Kenapa tidak? Cara Rasulullah begitu, makan sikit-sikit. Nabi makan bila lah, berhenti sebelum kenyang begitu. Kita begitu juga. Kalau biasa 2 pinggan, contoh makan 2 pinggan, kurangkan sepinggan setengah untuk bulan November. Untuk bulan Disember 1. Dia begitu. Dia insyaAllah lately dia akan jadi suatu habit dan mudah untuk kita ya. Baik. Tapi jangan tahan-tahan. Kalau ada niat nak makan, jangan tahan-tahan. Takut nanti dia membebankan perasaan. Maksudnya kalau nak makan, makan. Tapi kita pandai-pandai sendirilah ya, supaya kita tahu keadaan kita. Ketika saya di Banjarmasin, ni cerita mungkin 10 tahun dulu, ada seorang haji tu datang jumpa saya di airport. Bukan di airport, di pondok. Ustaz, boleh tolong kami tak? Saya nak tolong apa ya? Ustaz, tolong jaga makan. Saya kata, kenapa? Kami perlukan lagi ilmu Ustaz. Situ saya faham. Saya mengerti. Maksudnya makan yang sihat dan yang perlu gitu ya. Sebab kalau tidak cepat mati. Bila cepat mati, maka ilmu pun pergi juga. Saya pernah sebut kat sini, kalau kita mengaji dengan seorang ulama ataupun ustaz, dan beliau pernah dulu mengaji, di zaman dia mengaji ya, 100 orang guru, lalu dia boleh mengajarlah katalah 500 kitab. 1 jam kita mengaji dengan dia seperti kita mengaji dengan 100 orang guru dan 500 kitab. Tapi syarat guru yang memang betul mengaji, bukan sekadar pandai-pandai gitu. Maksudnya mengaji betul-betul. Sebab itu mengaji dengan guru yang bersanad ni berkat. Dia berkat. Berkat ni beza dengan ilmu, beza. Mungkin kita belajar banyak, tapi nampak macam kurang sikit lekat dalam kehidupan, nak amalkan. Tapi kita belajar dengan orang ni sikit je, tapi dia bagi bekas dalam kehidupan. Sebab itu guru kepada Syekh Ahmad Fahmi Zamzam yang bernama Syekh Maulana Abul Hasan Ali An-Nadawi, beliau kata, al-ilmu tajidunahu fi kulli syai' walakin barakatul ilmi tajidunaha fis salihin. Ilmu kamu boleh dapat di mana-mana, betul. Buku boleh, internet boleh, radio, TV boleh, tapi barakah ilmu itu hanya kamu dapat daripada orang yang saleh. Maaf ya, orang orientalis kadang-kadang kalau cerita tentang Islam lebih mendalam, more deeper and wider, kalau mereka, sebab mereka banyak maklumat. Tapi ketika kita mengaji macam begitulah, masuk telinga kanan, keluar telinga kanan. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, okeylah tu, paling kurang dia passing by. Tapi ini masuk telinga kanan, keluar, sebab kadang-kadang tak barakah. Syekh Fahmi Zamzam kata begini, macam mana nak barakah? Dia mengajar tak berwuduk. Dia mengajar Islam kerana dia pandai. Dia kan orientalist, orang yang very deep knowledge in Islamic knowledge, disciplines of knowledge. Kadang-kadang mereka lebih lagi mendalam. Tapi ketika mengajar, maaf, tak berwuduk. Lebih daripada itu lagi, maaf ya, ni Syekh Fahmi sebut, kadang-kadang mereka mengajar baru segan saya nak sebut,
Mereka mengajar dalam keadaan hadas besar. Baru tadi bersama dengan isteri. Lepas tu mengajar. Mana dia tahu konsep wuduk? Mana dia tahu mandi hadas? Jadi kita pun mendengar tu yang masuk telinga kanan, keluar telinga kiri bagi orang yang nak masuk juga, ya. Tak nak juga ikut orang ramai. Ada juga orang yang masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, tapi lebih teruk daripada tu telinga kanan. Jadi kita nak apa tu? Barakah. Walaupun kita mengaji sedikit, tapi kesannya tu mendalam sampai bila-bila, kan? Tu yang namanya barakah. Mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Al-wudu'u qabla ta'am. Bermanfaat mencuci tangan. Al-wudu' bukan wudu' yang itu tu. Bermanfaat mencuci tangan sebelum makan. Apa dia? Yanfil faqra, adalah dapat menangkal kemiskinan. Kalau tangan tak dicuci, kan makanan tu mungkin kena bakteria. Bila bakteria kan sakit tu nanti tak boleh kerja. Tak boleh kerja tu yang menyebabkan kefakiran. Begitu cara fahamnya. Bukan makan tu je terus fakir, miskin, bukan, ya. Wa ba'dahu yanfil lamam, dan mencuci tangan selepas makan dapat menangkal penyakit gila. Macam tadi jugalah. Nah, makan tak basuh, mungkin dia kena penyakit ke apa ke, tak pun dia kena penyakit. Kemudian antara penyakitnya mata kabur, jalan-jalan lalu terhantuk benda apa tu, jadi gila. Gitu je cara fahamnya, begitu. Bukan on the spot, tak basuh tangan terus jadi gila. Bukan gitu, nah. Faedah doa yang dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala mencuci kedua tangannya setelah selesai makan. Kalau tuan-tuan khatam kitab ni kulit ke kulit daripada mula sampai akhir, banyak benda baru, benda yang jarang kita jumpa dalam buku ni. Nah, kalau boleh dapatkan buku ni, ya. Tahniah siapa yang dapat hari ini. Ramai juga, ya, 30 buah. Masya-Allah. Alhamdulillah, ni ada terjemah tak ni? Tak ada. Alhamdulillahilladzi yut'imu wa la yut'am. Segala puji bagi Allah yang memberi makan, bukan yang diberi makan. Siapa yang dan tulislah, kalau tak dan dengar tak apa. Manna alaina fahdana. Allah telah mengurniakan pada kita, lalu kita dan kami juga dibagi hidayah olehnya. Wa at'amana wa saqana. Allah telah memberikan kita makan dan memberi kita minum. Wa kulla bala'in hasanin ablana. Dan setiap benda yang baik kita diuji dengannya. Alhamdulillahi ghaira muwadda'. Segala puji bagi Allah yang tidak akan kita tinggalkan, tidak akan kita lupakan. Wala mukafi' wala makfur. Dan tidak juga yang kita tidak hargai dan kita kufuri. Maksudnya kita bersyukur. Wala mustaghna anhu, tak boleh tidak, mesti kita kembali pada Allah. Maksudnya tidak terkaya daripadanya, mesti kita kembali padanya. Alhamdulillahilladzi at'ama minat ta'am. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kita sebahagian daripada makan. Wasaqa minasyarab, dan memberikan kita sebahagian daripada minuman. Banyak minuman ni tapi Allah bagi sebahagian. Wa kasa minal 'urab, dan memberikan kita pakaian daripada tidak berpakaian. Saya sebenarnya tak nak terjemah perkataan itu. Al-'ura ni sebenarnya dalam nun jimnya saya tak terjemah yang itu, nah. Saya terjemah tidak berpakaian. Wa hada minadh dhalalah, dan memberi petunjuk daripada kesesatan. Wa bassara minal 'ama, dan memberikan kita boleh melihat daripada buta. Wa faddala ala kathirin min khalqihi tafdila, dan melebihkan kita lebih daripada makhluk-makhluk yang lain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Alam ni jangan diterjemah universe. Universe is a part of alam. Creations of Allah itu termasuk universe. Kita biasa mengaji alam dan manusia, kan? Alam dan manusia. Dalam ilmu tauhid, manusia itulah alam. Alam maksudnya ma siwallah, selain daripada Allah. Manusia alam, malaikat alam, hayawan
alam, tumbuh-tumbuhan alam. Everything other than Allah itu namanya alam. Kenapa disebut alam? Sebab alam itu berasal dari perkataan alamat. Alamat itu tanda. Bila kita lihat alam itu adalah tanda adanya yang menjadikan alam itu. Jadi pokok itu alam. Because of what? Kalau kita lihat pokok, itu tanda ada yang menciptakan pokok. Siapa? Allah. Jadi bila kita sebut alam, kita dah umur begini ni, kalau umur tadika tak apa. Terjemah alam, alam is universe, boleh. Tapi kalau sekarang, jangan terjemah begitu. Rabbil alamin, Tuhan sekalian alam, ai sekalian makhluk. Jangan sekalian alam ni, universe yang ni, tak. Malam, alam. Siang, alam. Sejuk, alam. Hangat, alam. Dingin, alam. Suara, alam. Depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, alam. Arash, alam. Langit, alam. Asalkan sesuatu selain daripada Allah, which are created by Allah, the creation created by the creator, maka the creations ini adalah alam. Boleh? Dalam pengajian tauhid, alam yang tadi itu boleh disebut alim. Kalau saja nak test kawan kita, ya, pergi di tasik ataupun di gunung, ya Allah, alhamdulillah, indahnya alim ini. Kawan sebelah, apa? Itu bermakna dia belum pernah datang ke Masjid Al-Falah. Kalau dia kata I know that, itu maksudnya dia dah banyak kali datang ke Dewan Fatimah Az-Zahra. Apa maksudnya? Ya, I know that. Alim maksudnya yang menunjukkan, yang mengajar. Kalau alam tadi, alamat ada tandanya Allah. Kalau alim yang mengajar, sebab bila kita tengok pokok, itu alim itu seperti orang ataupun benda yang mengajar. Mengajar apa? Mengajar, mengenal bahawa saya adalah ciptaan Allah. Dia seolah-olah mengajar kita. Angin pun alim juga. Ya Allah, tenangnya alim ini. Kalau orang sebelah, ayo okey aja, itu maksudnya belum sampai ke Dewan Al-Falah. Tapi jangan untuk kita sama-sama kita boleh, orang lain jangan, ya. Jadi itu namanya alal qillah. Alal qillah maksudnya jarang orang pakai. Tapi siapa yang sebut tu tanda dia belajar tauhid sifat 20. Boleh tadi? Bila disebut alam sekarang, apa yang kita maksudkan? Makhluk. Boleh tak dipanggil alim tapi jarang disebut? Faedah yang kedua, faedah ni bukan apa yang kita boleh belajar daripada pelajaran itu, bukan. Faedah ni benda yang jarang kita dengar. Itu nama faedah. Salah satu ciri buku yang baik, yang bagus adalah dia banyak faedah. Nah, tolong ingat kata-kata saya ni. Kalau nak cari buku, antara ciri buku yang baik, dalam tu banyak faedah. Faedah tu jarang kita dengar. Saya bagi contoh. Dah bagi contoh dah dulu sini 7 kali dah ulang. Kalau orang meninggal dunia, kita baca surah apa? Al-Fatihah. Kak Ajah ni belum meninggal lagi ni. Ni nak meninggal. Going to die. Yasin lagi. Yang jawab tadi tu saya dengar tadi. Siapa jawab tadi? Ar-Ra'du. Ar-Ra'du jarang orang bacakan. Itu nama faedah. Maksudnya kita baca untuk memudahkan roh keluar. Satu lagi surah apa? Al-Ikhlas. Baca banyak-banyak. Contoh kawan kita di Penang dalam keadaan nazak, kita tak boleh pergi dah kan? Baca Qul Huwallah banyak-banyak, niat ya Allah dengan keberkatan ini mudah-mudahan menolong dia. Surah Al-Ikhlas baca banyak-banyak. Tak kira berapa banyak. Tapi ketika sampai di sana tu bacalah Yasin dengan Ar-Ra'du. Itu namanya faedah. Maksudnya jarang kita tahu. Banyak lagi faedah kalau nak kongsi. Ini antaranya ni diriwayatkan dari Al-Imam Al-Habib. Imam ni bukan imam solat ni, Ni imam dari segi keilmuan. Contoh Imam
Dulu kita ada Imam Azian. Tak tahu. Lama dah, kan lama dah beliau jadi imam kat sini, Imam Azian. Itu imam dari segi solat. Sampai sekarang mungkin sebahagian panggil imam lagi kan. Tapi Imam Asy-Syafi'i bukan imam solat. Itu imam dari segi ilmu. Ingat ya. Al-Habib gelaran sebab keluarga Nabi. Habib maksudnya yang dicintai, yang disayangi. Sebab kita cinta ahli bait ni. Hasan ibn Salih Al-Bahar, beliau sebenarnya Al-Jufri belakangnya tu. Al-Jufri. Kenapa disebut Al-Bahar? Bahar maksudnya laut. Sebab ilmu beliau melaut. Ilmu beliau tu, ketika beliau menarik telaga pula, menarik apa? Cedok tu. Timba, menarik timba. Ketika orang menarik, ni timba ni naik atas ni. Ada orang tanya beliau soalan fiqh dalam mazhab Syafi'i yang sangat rumit. Beliau dengan tenang je, sambil tarik ni, selesai masalah. Sampai orang kata beliau punya ilmu yang melaut. Itu yang jadinya Al-Bahar. Beliau pernah sebut, sekejap saya takut bertukar dengan imam yang lain. Beliau pernah sebut tentang kelebihan orang yang berada dalam majlis ilmu. Ini diceritakan, ni cerita kewalian ya. Sebenarnya saya tak nak gemak, saya tak nak sangat cerita benda macam ni bila ada rendah alaman muna ni. Tapi tak apalah, nak baca mana. Saya sebenarnya sekarang ini saya cuba tak nak cerita benda-benda macam ni di ketika rakaman macam ni. Jadi tak jadi cerita. Nanti. Beliau ini kemudian nanti. Barang siapa yang mencuci kedua tangannya setelah makan, kemudian sisa air basuhannya diusapkan ke wajahnya, sanggup ke? Kemudian membaca doa begini, ya jawab sanggup, sebab ini amalan ulama. Mesti ada hikmahnya. Allahumma inni as'aluka zinata wal mahabbata wal jannah. Ya Allah. Sini tak terjemah sebab banyak sangat, jadi mungkin guru kami tak sempat nak terjemah, saya terjemahkan. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku as'aluka, mohon padamu, azina, kecantikan, perhiasan, wal mahabbah, kecintaan, wal jannah, dan syurga, wa a'udzubika minas sayyiati was sibabi wal ghibah, dan aku mohon dijauhkan daripadamu daripada sayyiat, keburukan, was sibab, orang mengata, wal ghibah, kita mengata orang, mengumpat. Maka dengan izin Allah, dia tidak akan dihisab pada hari kiamat atas makanan yang telah dimakan tersebut. Maksudnya makanan tadi itu tidak akan di accountable, tidak akan di responsible. Jadi sebab apa yang kita makan nanti akan ditanya nanti. Ini namanya faedah. Redha dengan makanan yang dimiliki dan tidak memaksa diri untuk mendapatkan makanan di atas kemampuannya. Kita makan apa yang ada lah. Tak perlulah daripada daripada Subang Jaya ni nak pergi Kuala Selangor sebab semata-mata nak cari ikan fresh dekat situ. Apa-apa yang di pasar raya kat sini pun okey dah. Kadang-kadang nak makan ikan bakar sampai ke Kuala Selangor tu, Masya Allah, sampai-sampai sebelah je makan, sebelah tu tinggal. Jadi agak-agak lah ya. Jadi jangan paksa diri untuk dapatkan semua tu yang ada di rumah tu, alhamdulillah. Unless memang kita pergi ke situ, sejauh itu, ke Langkawi, ke whatever, makan yang fresh, tak salah kita berkeluarga makan yang mewah sikit, tak apa. Sebab untuk menggembirakan keluarga, apa salahnya kan? Kita spend lah lebih sikit, bukan senang masa bersama dengan suami, anak-anak, cucu dan sebagainya kan. Baik. Makanan yang dimakan harus didapatkan dari harta yang halal. Apa yang kita beli kat kedai tu, kita yakin halal. Tak perlu tanya dengan kedai tom yam tu, boleh saya tahu ikan ni daripada mana,
Dan ayam disembelih tak, urat marih dengan urat ni nanti dia akan orang ini. Tak payah susah-susah, insya-Allah. Kita yakin saja halal, kecuali kita travelling di tempat yang minority. Situ bolehlah kita tanya. Kalau setakat di Subang Jaya ni tak payahlah ya. Berhenti makan sebelum merasa kenyang, kerana terlalu kenyang tatkala makan akan menimbulkan kesan negatif bagi kesihatan tubuh. Nahnu qaumun la na'kulu hatta najua'. Kami kaum muslimin adalah kaum yang tidak makan kecuali jika lapar. Wa idza akalna, dan jika kami makan, la nashba', kami tidak pernah sampai kenyang. Allahu akbar. Kita laju saja, tak nak syarah ya. Segan saya nak syarah sebab tak kena kat diri. Makan ketika lapar, kita tak ada lapar dah makan. Dan berhenti ketika berhenti sehingga berhenti sebelum kita 10 kali. Alhamdulillah, Masya Allah. Itu tandanya kenyanglah tu. Stop now. Tambah lagi lacikan 2. Ada seorang Nabi, ada satu kitab yang dikarang oleh Imam Al-Qurtubi, menyebut tentang seorang Nabi bagi tahu kepada malaikat maut. Mungkin kesempatan Allah bagi, macam mana kita tak tahu, sebab malaikat kan boleh bertukar dalam bentuk manusia kan. Bagi tahulah pada kami, datangkanlah delegation, utusan-utusan sebelum kamu nak cabut nyawa, supaya senang kami nak bersedia. Kata malaikat maut, memang sudah banyak utusan dihantar pada kamu. Itulah dia uban di kepala. Uban. Sekarang ni bukan saja di kepala, di janggut pun ada juga. Itu sebenarnya adalah tanda-tanda usia kamu sudah meningkat. Demikian matamu yang sudah kabur. Maaf, berapa ramai dah pakai spectacle. Maaf ya, maaf. Ada beberapa cara, mudah-mudahan mata kita digrinya tak kuat sangat. Satu, katanya makan carrot lobak, carrot merah tu. Cuma makan tu saya tak pasti apakah dengan carrot susu, maksudnya carrot buat susu, buat jus, ataupun makan macam tu saja. Sebab kawan kami di UAE dulu, saya kenal dengan beliau, tak sebut nama. Waktu tu dia pakai spek mata. Kemudian dia datang tak pakai spek mata. Ni cerita lama dah. Kami tanya, doktor, tak pakai spek mata dah? Alhamdulillah. Beliau amalkan makan carrot. Cuma waktu tu tak sempat nak tanya soalan yang satu lagi, carrot tu buat macam mana? Mungkin juga carrot susu, mungkin, ataupun carrot makan begitu sahaja. Saya beli carrot kat rumah sebab zaujah saya pakai cermin mata, tapi yang makannya saya. Sedap rupanya carrot tu. Manis. Tapi jangan yang tebal-tebal tu Kak Acah. Yang sederhana. Ya Allah. Kita beli kat orang, kita yang makan. Yang kedua, kena jagalah, jangan kena cahaya whatever tu kan. Tu yang kata bila tengah hari tu, apa dia, cermin mata yang bergelap jadi gelap tu, automatically tu transition gitu nah. Selain daripada itu, apa salah kita berikhtiar, antaranya apabila orang azan dan mengucapkan asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, buka spek mata, tak kat tepi, tangan buat begini, ini disebut oleh ulama ya. Dan temukan, kucup asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, jawab dulu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kucup tadi itu, terus buat. Itu saja. Tapi kalau nak baca marhaban bi habibi qurrati aini sayyidina Muhammad ibn Abdullah, dan tambah lagi fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Ini petua ulama. Apa salahnya kalau nak buat? Boleh tulis tadi, tak sempat tulis nanti sebab kita dah masa dah nak habis.
Dan boleh amalkan salawat Qatadah yang kita dah ajar dulu kat sini. Ingat, Allahumma salli ala man tabat bikaffihi ainu Qatadah. Macam tak ada respon je ni. Tapi dah tulis hari tu. Cuba cek dulu Kak Ajah selalu tulis. Cuba cek ada tak? Tak ada. Buku lain. Kalau tak silap saya ada tulis kat sini. Tolong, kalau ada satu je saya tak tulis. Kalau tak ada seorang saya akan tulis. Saya harap ada sebab saya dah tulis kat situ. Semua hilang buku. Tukar buku. Buku dah habis, Masya Allah. Banyak menulis ya. Apa ditulis tak tahu. Tapi insya Allah tulisan elok tu tulisan elok. Tapi cuba dulu Kak Ajah, cuba Kak Ajah. Cuba. Kak Ajah selalu juga buat catatan. Tak ada. Itu bermakna orang lain lah tu. Cuba tulis dulu nak. Allahumma salli ala man. Laju sangat. Allahumma salli ala man tabat bikaffihi ainu Qatadah. Saya takut habis masa begini. Nanti tolong sediakan satu kertas A4 ke. Saya akan tulis ya. Nanti tangkap gambar kat situ. Nanti kat sini panjang. Sini ada ni, tak ada marker tak Kak Ajah? Ni macam tak ada. Ada? Oh, dalam. Ni nampak tak di belakang? Apa Kak Ajah? Ni Ustaz. Ustaz pilih je. Masya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang besar. Yang paling besar. Baik, ikut saya nak. Allahumma salli ala man tabat bihi ainu Qatadah. Maksudnya, ya Allah, rahmatilah ke atas orang yang dengan tapak tangannya baik mata Qatadah. Cerita dia seorang sahabat Nabi namanya Qatadah. Dalam peperangan tertusuk matanya, saya tak ingat sebelah kanan barangkali, oleh anak panah. Datang jumpa Nabi, ya Rasulullah, doakan pada Allah saya sembuh. Kata Nabi, dua pilihan. Kalau kamu meninggal kerana matamu tertusuk ini, kamu akan syahid. Tapi kalau kamu mau, saya doakan. Agak-agak kalau kita dibagi dua pilihan ini, kita nak pilih yang mana? Kamu akan syahid kerana tertusuk tadi dan syurga, atau kalau tak, saya akan doakan kamu. Agak-agak kita pilih mana? Syahid. Masya Allah, Kak Salwa paling bersemangat. Tapi beliau Kak Ajah sangat bijak. Beliau kata, ya Rasulullah, mohonkan
Doakan pada Allah, saya sembuh mata saya dan saya syahid. Dua-dua dapat. Nah, jadi dengan berkat tangan Nabi, Nabi ambil tangan yang mulia, ni mata tadi kan, kat mana? Kat sini. Nabi buah kat macam ni. Ya Allah, segera sembuh. Sampai para sahabat tak boleh nak tahu. Ya Qatadah, mata mana tak tahu hak sakit hari tu. Sebab lebih terang lagi mata yang yang sakit hari itu. Itu berkat tapak tangan Nabi. Itu ulama buat. Ini bukan daripada Nabi, tapi ulama buat salawat dengan barakah. Bolehlah itu. Dan ini diamalkan orang dan mujarab dan hasil. Jadi ini antara yang boleh kita buat. Macam mana? Baca saja. Allahumma salli ala man tabat bi kaffi ainu Qatadah. Tiup, buka mata. Mata orang boleh kita buat. Mata orang. Tapi syarat buka dulu spek tu. Sebab kita nak mata dia tajam, yang bukan spek dia tajam. Contoh kan mata cucu kita pakai spek, mai sini, buka mata, buka spek. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pun boleh, dia banyak cara, boleh. Tangan gini pun boleh. Allahumma salli ala man tabat bi kaffihi ainu Qatadah. Gitu. Kalau mata cucu merah ke whatever, ni tak semestinya ni rabun pun boleh guna, merah mata pun boleh, masuk abuk pun boleh. Ni tak ada cara yang spesifik. Kita maksudnya Allahumma ya Allah salli rahmatillah. Salawatnya ada 3 ya. Salawat daripada malaikat, itu mohon ampun. Salawat daripada Allah kepada Nabi, merahmati, itu yang kita terjemah rahmati itu. Salawat kita kepada Nabi, mohon diangkatkan darajat. Jadi kita terjemah merahmati. Ya Allah, rahmatilah ke atas orang yang dengan tapak tangannya baik mata Qatadah. Ya Allah, rahmatilah orang yang dengan tapak tangannya baik mata Qatadah. Siapa orang tu? Sallallahu alaihi wasallam. Nabi lah. Kita maksudkan ya Allah rahmatilah orang yang, siapa? Orang yang dengan tapak tangannya baik mata Qatadah. Siapa orang itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita tak sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini boleh diamalkan. Kalau letak air pun tak apa, air kat tangan ni, buah kat mata ni. Tapi syarat buka spek mata tu. Sebab kita yang nak eloknya mata, bukan spek. Kalau spek, pergi kat kedai mata. Kedai spek mata. Nah, baik, berhenti makan. Baik, kita berhenti dalam 5 minit lagi boleh? Makanan yang dimakan yang mana tadi? Nombor berapa? 28. Tak habis juga kita hari ini. Setelah selesai makan, maka dianjurkan untuk menggunakan cungkil gigi agar dapat membersihkan sisa makanan yang terdapat di antara sela-sela gigi dan membuang sisa makanan yang telah dikeluarkan dengan cungkil gigi tersebut. Masya Allah ni. Dekat rumah cungkil Lain halnya jika sisa makanan yang terdapat di antara sela-sela gigi dikeluarkan dengan menggunakan gerakan lidahnya, maka yang lebih utama adalah menelannya kembali. Boleh? Kalau cungkil, buang. Kalau cungkil dengan pencungkil, buang. Kalau cungkil dengan lidah, makan. Sebab dia masih dalam mulut. Waman akala, barang siapa yang telah selesai makan, fama takhalla, maka buanglah sisa makanan yang dikeluarkan dengan cungkil gigi. Falyal fid, adapun sisa makanan yang dikeluarkan dengan lisannya, kena falyal fid maksudnya buang. Maksudnya fama takhallala, apa yang dicungkil, falyal fid, buang. Wa ma laka bilisanihi, adapun sisa makanan yang dikeluarkan dengan lisannya, falyabtali', maka telanlah kembali. Wa man fa'al, barang siapa yang melakukan hal ini, perkara ini, faqad ahsan, maka dia telah berbuat yang baik. Wa man la, maka barang siapa yang tidak melakukannya, fala haraj, maka tidak berdosa. Nah, tuan-tuan macam mana? Tak tahu. Biasa kita dengan lidah kan? Dengan lidah. Baik, yang terakhir 30.
Kita ambil yang ganjil 31. Jika seseorang berbuka di rumah orang lain, maka dianjurkan baginya untuk mendoakan pemilik rumah. Ni tak perlu tunggu bulan Ramadan. Hari biasa Isnin, Khamis, kadang-kadang berjamaah elok juga. Antara doanya, aftara indakumus saimun. Tak ada terjemah ni, saya terjemah randomly. Aftara indakumus saimun. Orang yang berpuasa telah buka puasa di rumah kamu. Wa akala ta'amakumul abrar. Orang yang baik-baik makan makanan kamu. Wa sallat alaikumul malaikah. Malaikat telah bersalawat, maksud merahmati kamu. Wa dzakarakumullahu fi man indah. Allah telah ingat kamu di sisi orang-orang, di sisi siapa yang di sisinya, maksudnya para malaikat. Nah, bukan maksudnya Allah tu ada sisi, maksudnya malaikat-malaikat dekat, sangat hampir pada Allah, maka Allah ingat kita di sisi mereka. Yang terakhir, jika seseorang makan di rumah orang lain, maka dianjurkan baginya untuk mendoakan pemilik rumah dengan doa yang diriwayatkan dari hadis Nabi. Tadi orang buka puasa. Ini hari apa ni? Hari Rabu. Hari ni hari Rabu kan? Tak puasa hari ni kan? Kalau puasa silakan baca yang tadi. Yang tak puasa, Allahumma barik lahum. Kita biasa Allahumma barik. Tiba-tiba balik ni dah semangat bawa buku ni, Allahumma barik lahum fima razaqtahum. Apa ni kata tuan rumah? Itulah yang tak main mengaji. Janganlah begitu dah semangat sangat baru hari ni jumpa ni. Duk biasa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban nar. Siap dengan Melayu lagi. Ya Allah, berkatilah rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami dan jauhkanlah kami daripada api neraka. Siap dengan translation. Oh Allah, bless us with what has been given to us and save us from hell. Fire. Tu kita biasa dengar ni. Allahumma barik lahum. Terkejut kawan ni. Allahumma barik lahum. Ya Allah, berkatilah mereka. Mereka ni tuan rumah. Fima razaqtahum. Pada apa yang Engkau telah bagikan rezeki pada mereka. Waghfir lahum. Dan ampunkanlah mereka. Warham. Waghfir lahum. Ampunkanlah mereka. Warhamhum. Takut apa? Wa'afihim wa'afu anhum. Allahumma fir lahu. Kawan tu tak ajak dah. Ada ke kita bagi dia makan, dia doa kita jenazah. Kan? Allahumma fir lahu warhamhu wa'afu anhu kan? InsyaAllah orang yang belajar di Dewan Sayyidatina Fatimah Az-Zahra tak akan terkejut. Contoh jemput saya nanti kat rumah, saya akan doa Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Kak Ajah, amin, amin. Kalau orang yang tak biasa, tak ada amin, takut mati. Kita berhenti kat sini dulu. Nanti ketika sedang makan kita sambung kemudian. Tu ya. Nanti tolong ingat Kak Ajah, kita tak habis makan lagi ni. Tak habis makan 31. Tapi walaupun kita tak habis baca ni, Alhamdulillah semua dah ada buku kat rumah kan. Baca dan makanlah dengan tenang. Sebab walaupun tak habis ini. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, saya nak ingat untuk kita berbakti pada kedua orang tua. Alhamdulillah kita jadi orang yang baik sekarang. Kita pun selalu doa mereka. Tambah satu lagi. Apa dia? Ketika azan, la ilaha illallah, bacalah la ilaha illallah, salawat dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pendek pun tak apa. Barulah baca Allahumma rabba hadhihi da'wati tammati wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadila wasyarafa wad darajatal aliyata rafi'a wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi innaka la tukhliful. Tangan masih macam tu kan? Rabbi ghafirli Rabbi ghafirli wa liwalidayya Rabbi ghafirli wa liwalidayya Rabbi ghafirli wa liwalidayya Rabbi ghafirli wa liwalidayya. 5. Rabbi ghafirli wa liwalidayya. Baru 6. Warham
kama rabbayani. Itu antara yang ulama anjurkan supaya bertambah-tambah kebaikan. Mudah-mudahan mak ayah kita yang sudah meninggal dunia tu diulang 5 kali. Barulah yang belakang tu warhamhuma. Kita tak biasa baca pendek, baca panjang. Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya. Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya. 5 yang ke-6 baru warhamhuma kama rabbayani. Kalau yang pendek rabbighfirli wa li walidayya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin bi sirril Fatihah.